Siapa suruh producer kau tak ada duit? Ada joke kita dua je tahu, okey. Orang lain tak tahu, orang tak boleh nak gelak. Okey, Bro, ni kot aku rasa baiklah bro. ni khalayak. Kita tak bercakap langsung pasal khalayak. Subjek Boleh, last boleh, aku boleh. aku keluarkan Okey, boleh, boleh. tentang Boleh. tentang khalayak sebab Start dulu. Start dulu. aku personally rasa bila negara kita terlampau mengejar matematik dan KPI dan segalanya, sekarang ni bila jadi COVID ni, ada benda tak yang kita rasa education kita tak nak kasih? Empathy, Mana? empathy bukan matematik. Hmm. Sensitivity bukan matematik. Itu adalah datang daripada subjek-subjek yang macam ni, arts. Yang sains tak kasih kan. Sains cuma kasih macam mana benda tu jadi kan. Dan itu, aku rasa sekarang ni baru kita tahu kata, ada nilai-nilai lain untuk menjadi negara besar, untuk jadi negara kuat. Selain pada reti cari duit, tahu untung rugi. Ataupun hanya kerana mencari ilmu sebab just because engkau cerdik, tak semestinya engkau baik. Ramai juga dunia ni orang yang cerdik tapi jahat. So, benda tu aku rasa secara makronya adalah tu, membawa ke masalah yang lebih dekat lagi dengan kita adalah bila filem ataupun seni dipandang sebagai diperlekehkan di peringkat sekolah, disampah-sampahkan hanya sekadar hiburan, seolah-olah hiburan tu cuma melalui ketawa sahaja. Sekarang ni zaman P.Ramlee tu, ibu mertuaku tu menangis tu hiburan juga. Sekarang ni hiburan ni dah jatuh kategori kalau tak lawak ataupun tak meletup bagi orang terbakar tengok, tak menghiburkan. Masalah. Sebab penceritaan tentang manusia kan melebihi daripada aku pukul engkau, aku cinta dengan engkau ataupun aku benci engkau kan. Ataupun kita gelak, kita ditimpa musibah untuk orang gelak kita ramai-ramai. So dengan kurangnya ataupun makin jauhnya filem daripada khalayak penonton sebenar, juga mengurangkan potensi filem dalam konteks potensi dia, sebab studio nak support macam mana kalau orang tak tengok. Studio nak support. Ni dia kata tapi kita ada sekolah seni, dia kata. Tapi kita ada sekolah seni. Tapi aku tak melihat bahawa benda ini bukannya sekolah seni, tapi apa yang Bron cuba sampaikan kat sini adalah lebih kepada sekolah keseluruhan, sekolah. Maksudnya bagi sekolah, education. Asas tentang, bagikan pendidikan asas kesenian di sekolah supaya dia boleh appreciate art. Ada kelapa je tepi pantai tu pendidikan seni lukis krayon. Kan? Seni harus dilihat dalam aspek yang lebih ilmiah lah, bukan setakat teknik melukis. Itu pendidikan seni kan. Sebab kalau masyarakat kita rabun seni, dan banyak nilai yang kita akan rugi kan. Benda ni aku rasa menteri komunikasi harus melobi menteri pendidikan untuk masukkan pendidikan seni ni di sekolah. Maknanya seni ni maknanya bukan hanya sekadar, sebab subjek ni aku bincang dengan Das juga hari tu kan, tentang betapa perlunya ada pendidikan di sekolah dan contohnya macam sesi apresiasi filem kat sekolah menengah. Maknanya ada tayangan, sebulan sekali tayangan, and then kupasan mengenai filem supaya pelajar-pelajar kita generasi akan datang lebih appreciate art, menghargai seni kan. Maknanya cabang seni yang semualah, bukan hanya sekadar lukisan semata-mata kan. Atau ada orang di sekolah ada seni. Ada orang tak puas hati macam Adrian Tay, Nick Amir, dia orang tu batch sebelum ni orang cakap batch baru. Kan ada orang macam Adrian Tay mana teruskan. Tak, sebab macam Adrian Tay, macam Nick Amir, dia orang dah meletakkan diri dia orang tu, maknanya orang dah kenal dia orang kan. Kita nak tengok yang masih lagi. Kami nak sebut orang yang orang belum nonton lagi. Tapi kalau nak cakap dari sudut struggle, dia orang pun stay struggle kan. Aku rasa semua filem maker kat Malaysia ni stay struggle. Struggle aja, semua sama je. Okay. Teruskan. Sorry, aku potong tadi.
pendidikan seni di sekolah kan, maknanya itu harus diterapkan. Macam aku kata tadi lah, maknanya Menteri Komunikasi patut lobby Menteri Pelajaran untuk adakan pendidikan seni di sekolah. Dan benda ini bukan baru bro, bukan baru. Waktu aku dalam teater tahun 90-an lagi benda ni kita dah bincangkan tentang keperluan pendidikan seni di sekolah. 90-an dah percakapan ni. Aku rasa sebelum ini pun dah ada orang-orang lama senior-senior kita yang bercakap tentang isu betapa pentingnya pendidikan seni di sekolah. Sebab bagi aku seni ini bukan hanya hiburan semata-mata, sama seperti Hang kata tadi, seni ini bukan hiburan semata-mata sebab dia juga akan membantu kita soul kita bagi bersih kita punya soul. Maknanya kita akan jadi sensitivity kita akan jadi lebih kuat kan. So kita akan lebih sebab dia macam time capsule lah, literature ataupun filem. Kau bayangkan bila orang tengok daripada tahun 90 ataupun tahun 2001 sampai 2011, kalau generasi cucu kita pandang balik, maksudnya zaman aku ni macam mana zaman kita lah. Dia nak tengok apa? Dia harapkan buku dengan filem. Filem lagi dekat lah, senang kan. Sekali tengok kau bayangkan apa yang dia tengok. Ada rempit aja, rempit gangster. Kau bayangkan satu 10 tahun, satu dekad, filem kita cuma cakap satu benda. Gila bro. Dan benda tu bagi aku macam secara kolektif tu ramai orang terlepas pandang bab tu yang memang kita orang kata buat filem niaga menjual apa semua tak ada masalah, tapi bila menjadi macam tu dia dah kacau benda lain juga. Dia dah kacau sosiologi, antropologi negara kita juga. Maksudnya bangsa Malaysia ni macam mana ada satu dekad yang pemikiran rakyat hanya diekspos kepada kisah masyarakat yang sebegini sahaja. Agak menakutkanlah sebenarnya kan. Nasib baik kita berjaya lepas daripada kancah tu kan. Sekarang lebih banyak yang lebih interesting lah. Tapi pada satu time tu, itu seni untuk masyarakat. Seni untuk seni. Asas 50 perkenalkan benda ni tahun 1950 dia perkenalkan. Asas ini di kalangan penulis orang literature. Orang literature sendiri yang membahagikan ada dua pihak. Satu yang memperjuangkan seni untuk seni, satu lagi seni untuk masyarakat. Right? Aku rasa dia orang salah tafsir tentang seni untuk masyarakat gitu. Maknanya sebab aku pernah dengar senior director pernah cakap dia buat filem ni adalah untuk masyarakat. So dia bercakap tentang seni untuk masyarakat. Kan? So aku rasa dia melihat dari konteks yang tak betul. Seni untuk masyarakat bagi aku adalah seni itu seni itu mesti relate dengan masyarakatnya untuk jadi makanan kepada masyarakatnya. Sebab dia reflect balik kan. Reflect balik atau being as a mirror to our society or speaking So lepas tu tapi filem dia itu adalah dia bukan merendahkan. Dia buat filem yang untuk yang orang suka. Maknanya dia merendahkan diri dia untuk buat filem yang orang nak filem macam ni, so aku buat macam ni. So dia kata itu untuk masyarakat. So filem dia untuk masyarakat kan. So dia lawan balik macam contoh Rempit. So Rempit pun adalah filem untuk masyarakat. Sebab masyarakat suka Rempit kan. So kita hidangkan dia Rempit. Right? So ini yang aku lihat sebagai salah tafsir tentang seni untuk masyarakat tu. Dan agak kecewa juga bila benda ini dijadikan sebagai satu alasan untuk dia buat filem-filem macam tu. Siapa ni aku tak tahu ni sebenarnya. Tapi macam teringin nak tahu. Tak apalah, ini kita borak kat luar lah. Faham. Tapi maksud aku memandang pembikin ataupun penulis, maksudnya there's no competition. The real competition is to finish a manuscript ataupun to finish a movie as good as you can. Seni untuk diri sendiri rasa benda tu best pun dah susah tanpa memikirkan sama ada benda tu seni untuk masyarakat. But at the end of the day, bagi aku duduk argument works je. Tapi kenapa kita memilih untuk duduk di camp mana?
Padahal banyak benda lagi tentang kita punya diri kita sendiri yang tak dipersiapkan. Kita sibuk ke agenda sama ada ini untuk ini ataupun ini untuk itu. Tapi ini yang ada pada diri kita sendiri tu yang masih banyak yang harus diperbaiki, yang masih banyak harus disepakati, yang harus lebih banyak dirungkai. Benda tu yang bagi aku lebih maksud di sebalik melihat dia macam mana, aku rasa aku pernah borak dengan kau yang banyak filmmaker kita pandang filem, maksudnya menonton filem macam pengkritik, bikin filem tak macam pengkritik. Maksudnya bikin suddenly macam the standard yang, maksud aku bila kita tengok filem orang, kita punya tick list macam panjangnya. Sini tak cukup, sini tak cukup. Padahal kita sendiri tahu macam mana dia shoot. Kita pun tahu limitasi. Tapi kalau cerita filem orang, maksudnya dahsyatnya kita macam Roger Ebert kan. Tapi bila kita dengan work kita sendiri, kita selalu tak kritis kan. Maksudnya bila dan itu aku rasa first kali harus menjadi pengkritik paling besar pada diri sendiri ya. Sebab once itu jadi baru work kita akan pergi jauh aku rasa. So batch lama masalah dia orang adalah banyak mendiskusikan benda-benda yang mungkin ketika itu benda tu subjek tu penting untuk dibahaskan. Tapi bagi aku benda yang paling secondary sebab aku tak rasa macam kita harus bahas work kita dalam konteks tu kan. Maksudnya banyak benda yang kita nak cakap lah. Kita yang biarlah benda tu adalah side apa orang kata ahli pemikir, ahli ilmu dalam bidang ni yang bercakap. Kita pemikir kan, maksud kita harus memandang dari sudut pemikir kan. Memang mungkin kita ada sedikit ilmu dalam konteks dan faham benda tu, tapi maksud as a maker, maksud kalau animator kan nak jadi pengkritik kan. Maksud you can't be really in both side and then sebab kejap lagi dia jadi pseudo kan. Kejap lagi engkau macam pengkritik filem tapi engkau tak duduk dalam board pembikin filem, which bagi aku tak ada problem dengan pengkritik filem. Bagi aku macam is a different realm of operation dan diorang buat kerja diorang, kita buat kerja kita kan. Alright lah bro. Alright man. Alright lah. So panjang je kita sampai 1.5 jam ni kita borak. So rasa sangat interesting dapat borak dengan rindu lama tak duduk sembang macam ni. Itulah. Kita sembang dan bagi orang lain dapat berkongsi juga perbualan kita. Inilah bila kami sembang benda-benda macam ni ajalah, tapi mungkin lebih banyak gelak tawa daripada serius macam ni lah. So Tok Ayah, thank you for doing this. Bukan untuk aku, maksudnya all this session aku really enjoy. All the session before ni. Kejap. Tadi dia mention pasal radar. Maknanya radar. Ya. Redor dia kan dia travel banyak banyak dan siap menang award lagi dekat luar apa semua kan. So apa kelebihan Redor yang sampai aku rasa sebab konten dia sangat international. Maksudnya sangat world. Aku rasa intention the voice of the story ya. Sebab maksudnya di sebalik ada benda yang maksudnya in terms of taste aku lagi prefer melodrama Jin Samsudin. Maksudnya mungkin lebih klasik sikit. Kalau cerita-cerita tu lebih touch dengan yang sebelum ni, tapi untuk filem berkisah tentang benda macam ni, inilah sesuatu yang sangat berani. Memang patut di orang kata pun pandang tinggi dari sudut effort lah. Memang agak gila lah berani buat filem macam tu pada kos yang macam tu juga dengan proper production yang macam tu kan. It's a tall order. They spend a lot. Dia spend a lot untuk siapkan filem tu. Maknanya memang betul-betul duit semua dia throw untuk production kan. Dia tak ada macam, even aku dengar dia top up dengan dia punya pocket money lagi untuk filem tu. So kalau aku campak ke satu soalan ni, aku tahu kau nanti terbabit lagi 15 minit. Engkau nak terbabit tak? 15 minit? Boleh lah. Aku buat 2 session lah. 2 jam punya session. Kalau tambah lagi. Alright, apa? Okay. COVID ni buat bagi artis sedikit bergegar. Aku cuba memandang sudut lain lah. Maksudnya aku tak pandang benda tu the netizen versus celeb macam mana apa semua is not really aku punya concern lah. Maksudnya industri sebagai industri, ramai orang freelance, semua orang risau, and
ada suara yang lama menghilang ataupun yang terpinggir sebelum ni start bersuara balik yang inilah masalah dia bila kita kerja tak ada working hour, kerja tak jadi proper proses apa semua. Aku memandang banyak angle tu betul. Tapi apa pendapat engkau tentang komentari ini? Aku punya pandangan adalah kalau semua orang buat seperti yang sepatutnya, kita tak perlu finance untuk paksa kita buat kan. Kalau engkau nak fight untuk 12 hours, engkau buat je lah 12 hours. Kenapa engkau harus bagi finance paksa? Sebab kalau ramai-ramai pakat buat, okey je. Yalah. Sebab betul kalau engkau tak nak, engkau finance suruh buat macam so bagi aku at the end of the day, engkau pandang macam mana dari sudut. Sebab benda ni aku rasa dah bertahun-tahun kan. Maksudnya ramai orang bising, batch lama bising, orang baru masuk apatah lagi lah. Payment kecil sangat contohnya. Maksudnya is at the end of the day, engkau pandang macam mana dengan situasi ni. Sebab dia berkait kan, sebab sekarang kawan-kawan freelance ramai yang terasa lah, especially kan, sebab kita line ni banyak freelance kan. Tapi dia patah balik ke kalau ekosistemnya G2, benda ni tak terjadi. So tapi benda dah jadi. So kita bukan blame siapa-siapa, tapi melihat yang at the end of the day, kalau konsep kita jaga kita tak ke sama juga. Maksudnya kalau member-member kita yang producer buat benda yang sepatutnya, kita tak perlu orang lain paksa kita untuk buat pun kan. Pendapat tu Ayah macam mana? Kenapa payah sangat? Aku samalah dengan maknanya kebersamaan tu yang penting. Kita tak boleh nak harapkan finance ke atau orang lain, government ke, kementerian ke untuk bantu kita. Kita boleh buat benda tu kalau kita ada kebersamaan. Tapi kita tak ada benda tu. Maknanya seorang buat, yang lain tak buat. So yang buat tu akan kena. Contoh dia pertahankan untuk bekerja 12 jam. So nanti dekat bahagian site management, PM, producer akan mula, payahlah Bron ni nak kerja dengan dia kan. Macam-macam dia demand nak kerja 12 jam lah, inilah. Tak. Maksud aku menjawab dua benda kat ini. Satu, as actor aku tak ada problem kerja 18 jam, 20 jam. Tapi tak adalah hari-hari. Tu, maksud kita tahu syuting kadang-kadang huru-hara dia punya schedule sebab mengejar something kan. Tapi aku bercakap dari sudut producer. Maksud bila kita kerja memang kita boleh bising, tapi bila kita jadi producer, maksud member-member lain beramai juga producer sekarang kan. Maksudnya adakah okey dengan setakat siapa yang nak buat, let's just do it. Masing-masing punya production, let's try to keep it that way. Maksudnya turnover, rehat 10 hours. Engkau tak boleh paksa shoot 12 jam walaupun certain superstar boleh letak dalam agreement and clause apa semua. Tapi at the end of the day, bagi aku yang turnover, rehat tu yang lebih penting pada working hour sebenarnya. Satu, dua is the bayaran dari sudut mainstream project or non-mainstream project. Benda tu kan lebih problem dia bila kau dengan mainstream project yang bayar murah daripada indie project. Benda tu yang jadi clash kepada problem tu sebenarnya. Which kalau semua orang guna tempat and letak pada tempatnya yang tepat, aku rasa benda tu terkawal je kita sesama kita dari sudut sebagai satu industri. Yalah betul. Ligan X kadang Eddie cari scene pun ada walaupun kita tak ada scene dalam jadual. Siapa ni? Taufik Hidayat. Especially mungkin TV kot sebab member-member yang selalu TV tu aku rasa dia orang lebih terkena ataupun lebih arif bab ni sebab kita taklah layan TV sangat kan, jarang-jarang dapat merasa buat TV. So geng yang memang rajin buat TV, aku rasa dia orang lebih, orang kata apa, terkesan dengan benda-benda macam ni kot. Yalah. Okay. Macam mana? Itu aje lah. Betul.